Selamat pagi semua. Nama saya Boh Jing Chen, nombor metrik saya 1025. Hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk Cabaran Kelestarian Etika Beratapan di Malaysia. Go. Hai, selamat pagi semua. Hari ini saya akan bincangkan tentang tajuk defisi sosial. Kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupadukan. Kekurangan ini disebabkan beberapa faktor termasuk isu-isu berkaitan bahasa, budaya, agama, kekeluargaan dan lain-lain yang semakin dibahasakan tanpa memahami perlembagaan persekutuan itu sendiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Ibrahim. Nombor kad mesej saya 14 DPR 22F101. Hari ini saya akan terangkan tentang ledakan teknologi maklumat. Teknologi maklumat ini adalah bermaksud bahawa kehidupan masa kini telah dipengaruhi oleh media masa, iaitu kebanyakan ideologi budaya dan penerapan nilai diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Bermaksud generasi kita akan terpengaruhi dengan media massa dan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang berada di media sosial. Tambahan pula, kajian oleh Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa pada tahun 2013 juga menunjukkan bahawa Malaysia mencatatkan jumlah warga digital keempat tertinggi di dunia dan hampir 75% daripada penduduk di Malaysia merupakan warga digital. Pendedahan kepada dunia tanpa sebab ini menyebabkan isu-isu yang dahulunya sensitif terus dibincangkan secara terbuka di alam maya. Selain daripada itu, kajian yang lain adalah mendapati keluasan capaian internet dalam masyarakat menyebabkan perubahan yang besar dalam landscape politik negara. Akses dan penggunaan internet terbukti mempengaruhi sokongan pengundi muda, terutamanya di kawasan bandar, serta mempunyai impak yang signifikan terhadap keputusan pilihan raya umum pada tahun 2008. Lepas mencapai kemerdekaan, sebahagian besar masyarakat Malaysia masih mempunyai wawasan bercampur, iaitu fragment vision berasaskan kepada perjuangan kaum dan etnik sempit yang boleh menggugat perpaduan kesejahteraan antara kaum. Mesti korang tertanya-tanya kan apakah provokasi yang berlaku kepada media elektronik yang ingin mencetuskan isu-isu seperti isu kauman, isu agama, prejudis dan etnik lain mudah dan tanpa sepadan. Jadi saya akan terangkan tentang peristiwa ataupun perkara yang telah berlaku pada sebelum PRU 14. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah penghinaan terhadap agama Islam, Kaabah dan Nabi Muhammad SAW, kalimah Allah, Bible dalam bahasa Malaysia, hak penjagaan anak, murtad atau keluar Islam, tuntutan mayat mu'alaf, hudud, undang-undang 355, azan dan tahrim menggunakan speaker, bawa anjing dalam troli, pesta arak atau Oktoberfest, lebih mesra pengguna Islam. Jadi korang pernah dah tahu kan apa provokasi yang berlaku sebelum PRU 14. Jadi saya akan terangkan pula isu selepas PRU 14. Status agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, mencabar hak keistimewaan Melayu dan perlembagaan. Yang ketiga, mempersoalkan kedudukan institusi belajar hak istimewa. 4. Memperhatikan fungsi institusi Islam seperti JAKIM dan mensekutukan semula agensi Islam. Kelima, mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, teks edaran dalam bahasa Mandarin dan Tamil. 6. Membuka mara kepada bukan Bumi Putra. 7. Menghidangkan menu berasaskan kinzih kepada wartawan. 8. Pengiktirafan UEC. 9. Skandal MDB. 10. Menuntut supaya Universiti Teknologi Mara, iaitu UiTM, supaya dibuka untuk semua kaum. 11. LGBT, agama orang Islam dan aturan pluralis. 12. Uniform pramugari kerja wanita Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Ahmad Alim As'ad bin Syakiri,
Nombor matrik saya 14 DPR 22F 1058. Jadi kita sudah mendengarkan apa yang kawan kita cakap pasal provokasi isu sensitif. Jadi terdapat ada masalah dalam defisit sosial, iaitu ada 10. Okey, so kawan-kawan, terdapat 10 isu dan cabaran di dalam defisit sosial yang boleh mengganggu gugat proses pengubahan perpaduan rakyat Malaysia. Jadi yang pertama iaitu pelbagaian etnik dalam kalangan rakyat Malaysia mampu menimbulkan kebelahan sekiranya terdapat isu-isu sensitif yang disentuh atau dibincangkan. Contohnya isu perkawinan kan. Kita boleh ambil contoh dalam peristiwa 13 Mei di mana kaum Melayu dengan kaum Cina salah faham dan bergaduh antara sesama lain sehingga melibatkan pertumpahan darah. Okey, yang kedua adalah agama. Menganut pelbagai agama di Malaysia seharusnya pegang teguh kepada ajaran masing-masing tanpa menyentuh dan mempertikaikan perbezaan yang wujud. Jadi agama ni adalah salah satu perkara yang serius. Kita tidak boleh dipandang remeh dan tidak boleh berkurang tentang dia. Jadi di Malaysia ni adalah negara yang bebas. Jadi agama pun siapa nak cakap bebas lah, kita bebas beragama. Okey, ketiga iaitu kelas sosial. Kelas sosial, kerajaan dan pimpinan masyarakat perlu mengurus dengan bijak perbezaan status sosial. Jadi kerajaan ni perlu melihatlah dalam perbezaan status sosial ni. Contohnya B40, M40 dan T20 sebab akan menjadi pertikaian dan orang akan bertikailah tentang status sosial dan atau kaya dan miskin. Okey. Yang seterusnya, pendidikan, bahasa, jurang generasi, jantina, politik federalism, ruang bandar dan desa, media. Terdapat banyak lagi yang kita perlu huraikan, tetapi masa tidak mengizinkan untuk kita menghuraikan semua 10 ni lah. Jadi saya akan serahkan kepada orang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Arsyad bin Amirul Rahman. Nombor matrik saya 14 DPR 22F 1039. Korang dah dengar tadi kan kawan saya terangkan pasal isu yang sebelum ni. Sekarang saya akan menerangkan tentang tadbir urus dan juga pembangunan di Malaysia. Okey semua, apa itu tadbir urus dan juga pembangunan? Tadbir urus ialah tindakan golongan yang mempunyai kuasa dalam menguruskan negara kita dengan cekap dan cemerlang. Kiranya negara kita mempunyai tadbir urus dan pembangunan yang baik, ianya akan membina kesepaduan nasional hingga berlaku pengukuhan kepada perpaduan negara. Etika seperti amanah, bertanggungjawab dan prihatin akan mengikat mereka untuk hidup damai dan harmoni. Sekiranya pemerintah gagal dalam melaksanakan pembangunan dan juga tadbir urus dengan adil, ianya akan menyebabkan terlebarnya jurang kaya miskin dan bandar desa. Selain itu akan melahirkan kumpulan yang miskin, terpinggir dan terabai, tetapi juga kumpulan yang renggang dengan kerajaan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 7 tabiat buruk yang boleh menjejaskan tadbir urus yang baik. Ini berdasarkan daripada Mesyuarat Jawatan Kuasa Integriti dan tadbir urus G2 Kebangsaan bilangan kedua pada tahun 2015. Jom. Antara 7 tabiat buruk yang perlu dijauhi ialah penafian, sombong, berfikiran tertutup, tiada accountability, bekerja secara silo, mudah berpuas hati dan berpuak-puak. Kepada yang tidak tahu, maksud tiada accountability ialah tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas yang telah diamanahkan. Seterusnya, maksud bekerja secara silo pula sikap seseorang yang melakukan kerja secara sambil lewa dan mempamerkan kualiti kerja yang tidak memuaskan. Sekarang saya akan menerangkan tentang 2 petunjuk keadilan sosial berdasarkan kacamata Islam. Yang pertama ialah persamaan hak sesama manusia, iaitu hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga kebebasan mencari harta dan rezeki. Maksudnya di sini Islam memberikan hak yang sama rata kepada semua manusia, tidak mengira bangsa dan juga agama. Yang kedua, kita ada jaminan sosial, iaitu wadah jaminan sosial melalui politik, wadah jaminan sosial melalui sistem kewangan dan juga wadah jaminan sosial melalui sistem perundangan.
Apa khabar semua? Hari ini saya akan bincangkan tentang tajuk Black Economy dan Rasuah. Black Economy dan Rasuah. Apa tu Black Economy dan Rasuah? Perkara ini ialah semua kegiatan ekonomi dalam ekonomi tertentu yang terjadi di luar atau melanggar undang-undang dan peraturan masyarakat yang berlaku. Kegiatan ini sering menyalahi undang-undang, tidak dikenakan cukai, jarang dicatat. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Rasuah merujuk kepada penerima atau memberi suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu. Contoh suapannya ialah wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah dan diskaun. Sekarang saya akan berikan satu contoh kes rasuah yang telah berlaku di Johor Bahru. Seorang cikgu sekolah memandu dihadap ke Mahkamah Seksyen di sini hari ini atas pertuduhan menerima rasuah bagi membantu meluluskan ujian memandu seseorang pelajar. Lelaki itu secara rasa telah menerima wang tunai berjumlah RM400 daripada seseorang wanita berusia 29 tahun sebagai dorongan bagi membantu meluluskan ujian memandu di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bagi pertuduhan itu, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana lebih tinggi jika disabit kesalahan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.